Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera dibawakan dengan kerjasama Sejahtera Center Divisi Salam Antarabangsa Malaysia. Dan sebelum ini kita telah membicarakan tentang bagaimana agenda sejahtera ini dilihat, dipupuk, dicerminkan dan dizahirkan dari kacamata Islami bersama ayahanda kita semua, pelajar UIA iaitu Profesor Kamal Hassan. Dan dari situ kita melihat bahawa kerangkanya jelas kita punya landasan yang baik untuk mengembangkannya. Persoalannya kini apakah cukup dengan kerangka, bagaimana pula agenda sejahtera itu jika dapat kita bangunkan sebagai sebuah intipati dengan pendekatan akademik yang lebih menyeluruh dengan kerangka yang utuh, dan juga bagaimanakah agenda sejahtera ini kalau ingin dibaca dan dilontarkan ke hadapan sebagai suatu unjuran untuk melihat realiti dan keserba-serbian kemungkinan bawaan dan dampak daripadanya. Kerana kita tahu banyak perdebatan dan polemik pada hari ini soal kemapanan kehidupan kita, gaya hidup masa kini dengan isu-isu yang berkait alam sekitar, teknologi, kemanusiaan, nilai dan seumpamanya. Untuk tujuan itu, Dialog Sejahtera pada hari ini melangkah selangkah lagi ke hadapan untuk memberikan suluhan secara lebih mungkin tertib dan juga eceran serta butirannya. Bagaimana agenda sejahtera ini akan dapat kita bangunkan di dalam kerangka akademik dan juga future studies bersama dua panel, iaitu yang pertama bersama pada waktu ini Profesor Dr. Ahmad Faris Ismail adalah Timbalan Rektor Akademik dan Pengantarbangsaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana bersama pada waktu. Baik, Alhamdulillah Prof. Panelis yang kedua adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Huzairi bin Abdul Rahman, adalah merupakan pengarah Pusat Islamisasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, atau pusat itu dengan akronimnya dikenali sebagai Sentris. Betul ya Dr. Akmal? Assalamualaikum Dr. Betul Tuan Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana sudi untuk tampil pada waktu ini. Saya lontarkan pembukaan dan mukadimah yang sebegitu. Saya mulakan dengan Prof terlebih dahulu melihat kepada agenda sejahtera ni, kerana saya kira buat masa ini agenda sejahtera ini kelihatannya seperti hanya UIA sahaja yang mendukungnya, dan kerana itu kita mempunyai platform Dialog Sejahtera ini untuk kita mengembangkan lagi wacananya, dan kerana itu ia memerlukan dukungan struktural. Saya mohon bermula di situ dahulu, kalau boleh Prof Ahmad Faris memberikan pandangan tentang apa yang saya sebutkan itu. Prof. Okey, terima kasih Saudara Syed Munawar dan rakan saya Dr. Ahmad Huzairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyentuh mengenai agenda sejahtera ini, saya suka untuk mungkin pergi kepada mungkin tujuan asal penubuhan Universiti Islam Antarabangsa itu sendiri. Okey, yang apabila satu daripada perkara yang hendak ditekankan atau ditengahkan dalam penubuhan UIM itu sendiri adalah dari segi pendidikan holistik, yang mana kita tahu kita melihat kepada keadaan dunia yang memerlukan kepada kesejahteraan. Okay, kita lihat bahawa dalam pendidikan sekular dia tidak boleh menghasilkan profesional yang sejahtera. Jadi maknanya dalam pendidikan sekular kita lihat bahawa mungkin dalam sistem pendidikan sekular yang menghasilkan peguam, doktor, jurutera dan sebagainya, tapi mereka tidak mempunyai konsep sejahtera itu, tidak ada integrasi dan tidak ada holistik. Jadi disebabkan itulah maknanya UIM ditubuhkan, mana kita menekankan konsep integrasi bukan setakat dari sudut profesional, tapi juga kita nak melahirkan profesional yang sejahtera. Jadi kita nak menghasilkan peguam, doktor perubatan, jurutera-jurutera, ahli politik yang sejahtera. Yang mana maknanya bukan saja mereka ini pakar dalam bidang masing-masing, tetapi juga mempunyai roh dan mempunyai jati diri, okey, serta mempunyai adab dan akhlak yang holistik, yang kita kira maknanya ini adalah amat penting bagi maknanya mensejahterakan masyarakat. Jadi bagi kita ialah untuk kesejahteraan masyarakat di akhirnya, kita perlu memulakan untuk pembentukan peribadi-peribadi yang sejahtera. Daripada peribadi yang sejahtera, kita berharap maknanya mereka ini akan mensejahterakan
mungkin keluarga mereka, jiran-jiran mereka, dan akhirnya akan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhannya. Jadi itu yang saya rasa sangat penting, dan lebih-lebih lagi saya rasa dari konteks pengajaran daripada pandemik yang kita lalui sekarang ini, maknanya agenda ini menjadi bertambah lagi lebih penting. Maknanya dari segi aspek maknanya pendidikan yang berasaskan kepada nilai, pendidikan yang berasaskan kepada adab, akhlak, yang bukan setakat pendidikan di dalam bilik darjah, menjadi lebih penting sekali apabila kita melihat kepada situasi pandemik pada hari ini. Jadi kita berharap maknanya dari sudut strukturnya, jadi kalau nak menjawab soalan saudara Said tadi, dari sudut strukturnya macam contohnya di UIAM, kita melihat kepada semua cabaran ini dan merangka apa kita katakan sebagai kerangka akademik sejahtera. Okey, dengan kerangka akademik sejahtera ini berdasarkan kepada pendidikan yang transformatif, kita berharap kita dapat mengadakan ataupun mewujudkan satu ekosistem pendidikan yang holistik, okey, yang bukan setakat sahaja berdasarkan kepada pendidikan di dalam bilik darjah, tetapi juga pendidikan yang berdasarkan kepada keseluruhan pengalaman para pelajar kita di dalam dan di luar bilik darjah, supaya dengan segala pengalaman ini, maknanya mereka ini akan menjadi manusia yang lebih berguna dan lebih bermanfaat kepada masyarakat bila mereka graduate daripada UIM nanti. Jadi itulah konsep dari segi kerangka akademik tadi, menghasilkan insan-insan profesional yang sejahtera yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Ya, Prof mungkin bercakap dari segi kerangka besarnya, the big picture, ya, falsafahnya, meletakkan foundationnya. Tetapi kita juga bersama Dr. Akmal yang merupakan pengarah sentris, dan sepaham saya sentris ini adalah pusat asli Islamisasi, Center for Islamization. Hakikatnya UIA itu sendiri sebagai sebuah entiti adalah bertujuan untuk melakukan Islamisasi. Tetapi di bawah UIA itu sendiri ada satu pusat yang saya tak pasti bagaimana letak duduknya, mengoperasionalkan, to operationalize proses Islamization ini atau bagaimana? Kerana kelihatannya seperti sebuah entiti Islamisasi di dalam sebuah institusi Islamisasi. Boleh saya fahami letak duduknya sentris itu, Dr. Akmal? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Said, Prof Faris dan juga rakan-rakan bersama dengan rancangan kita ini. Pertama sekali ingin saya terus memberi penerangan lah kepada kemuskilan saudara Said sebentar tadi tentang di manakah kedudukannya pusat Islamisasi ini dalam sebuah institusi yang nama rasminya pun telah merangkumi Islam, Universiti Islam Antarabangsa. Okay. Jadi sebenarnya pusat Islamisasi ini ditubuhkan pada tahun 2013. 2013 dengan tujuan untuk menjadi penyelaras dan juga yang memegang tanggungjawab untuk memastikan proses pelaksanaan polisi Islamisasi UIA itu sendiri yang telah pun dipersetujui dan telah pun disepakati secara rasminya pada 2014. Jadi di UIA ni, saudara Said, ini kita maklumkan yang kita mempunyai polisi berkenaan dengan Islamisasi. Jadi tujuan polisi itu diwujudkan adalah kerana untuk memberikan satu pemantauan terhadap apakah yang sepatutnya sebuah institusi pendidikan Islam lakukan dalam sektor pendidikan. Jadi kerana itulah perlunya sebuah agensi dalam sebuah universiti Islam itu sendiri untuk memastikan pelaksanaan, proses dan juga masalah-masalah berkaitan dengan
Islamisasi ini dapat diuruskan, dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi soalannya pada asalnya Saudara Syed adalah dalam kalangan kami pentadbir ni, bila kita bertanyakan apa yang what is so Islamic about International Islamic University. Jadi bila jawapannya kata apa yang Islamik sangat pasal UIA ni, sebab ada masjid besar ke? Universiti lain ada masjid yang besar juga. Sebab apa pelajar dia pakai tudung ke? Banyak juga universiti lain yang tak nama Islam pun pelajarnya pakai tudung. Jadi di antara sebabnya ialah kita ni dari segi misi dan visi kita melaksanakan agenda Islamisasi pengetahuan dan juga Islamisasi diri. Jadi semua itu dirangkumi dalam polisi Islamisasi UIA sendiri, dan kamilah orang yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan dia. Jadi itu dia. Timbul beberapa persoalan yang kepada Marhain. Saya anggap saya ni Marhain lah, mewakili khalayak yang mungkin menonton pada malam ni, kerana saya yakin ramai yang menonton juga mungkin terfikirkan persoalan yang sama, kerana kita punya institusinya UIA, pusatnya adalah sentris, bercakap tentang Islamisasi. Kemudian hari ini kita berada di Dialog Sejahtera, dan agenda sejahtera itu didokongi oleh UIA itu sendiri, kerana ia merupakan cuplikan daripada falsafah pendidikan negara. Di satu sisi Islamisasi, di satu sisi lagi adalah merupakan sejahtera, ya, dua konsep yang apakah sebenarnya dengan muatan Islamisasi itu saja kita boleh silentkan tentang sejahtera ni, kerana Islamisasi itu sendiri adalah merupakan proses untuk mencapai kesejahteraan. Tidakkah mardatillah itu sendiri merupakan satu bentuk pencapaian ataupun pergerakan menuju ke arah kesejahteraan itu? Kalau boleh Prof jernihkan sedikit bagaimana kita boleh melihat agenda sejahtera ini di dalam kerangka Islamisasi itu di dalam pengalaman UIA ini, kerana kelihatannya seperti ia redundant ataukah tidak. Jadi minta Prof jelaskan. Okey, seperti yang Saudara Syed Munawar sebutkan, Profesor Kamal telah menyatakan bahawa agenda sejahtera dan agenda Islamisasi ini adalah saling berhubung dan saling kuat menguat. Dan saya rasa Profesor Kamal dalam pembentangannya mengatakan bahawa kesejahteraan ataupun sejahtera yang kita inginkan itu adalah merupakan alfa, maksudnya kejayaan, dan kejayaan itu di dunia dan juga akhirat. Itulah dia kesejahteraan yang kita cari. Dan mungkin kalau kita nak pergi dengan lebih rendah lagi, kita mungkin tiap-tiap kali kita ataupun tiap-tiap kali kita memulakan majlis, kita kata Assalamualaikum. Kita sentiasa mendoakan kesejahteraan. Kita sentiasa mendoakan keamanan, keselamatan. Jadi memang itu memang adalah tujuan Islam itu sendiri, ialah untuk kesejahteraan, bukan setakat kesejahteraan di dunia, tetapi juga kesejahteraan di hari akhirat. Itu tujuan Islam itu sendiri. Jadi sebab itulah kita melihat sebagai contohnya, untuk mungkin kita jelaskan lagi, contoh dia kalau kita lihat dari segi beberapa contoh daripada Al-Quran sendiri, bagaimana kita lihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan secara agak jelas dan detail menjadi syariah dan undang-undang dalam Al-Quran ini ialah untuk kesejahteraan manusia. Okey, sebagai contohnya yang mungkin kita boleh relate juga dengan cabaran pandemik waktu ini ialah masalah berhutang. Masalah berhutang, sekarang kita lihat apabila ada pandemik ni, maknanya ada banyak usul di parlimen mengatakan maknanya kena ada moratorium hutang dan sebagainya, sebab itu merupakan kita lihat satu pada masalah besar. Dan sebenarnya masalah ini telah pun dibincangkan dalam Quran. Ayat Al-Quran yang terpanjang ialah mengenai hutang. Okey, maknanya di sana, ya, maknanya ini mengenai kesejahteraan kehidupan. Maknanya Islam itu sendiri tujuannya ialah untuk membawa kesejahteraan hidup. Itu sebagai contoh. Ataupun bukan setakat hutang, maknanya isu riba itu haram, maknanya isu riba itulah sebenarnya yang memusnahkan ekonomi dan sebagainya. Dan juga ini ialah isu kesejahteraan.
dan banyak lagi ayat Quran lain yang menceritakan tentang alam sekitar, tentang air bersih, air yang bersih dan sebagainya. Ini semua adalah untuk kesejahteraan manusia. Yang menarik juga saya tengok Allah SWT juga menekankan tentang masalah kekeluargaan. Dalam Quran banyak jelas tentang kekeluargaan, daripada hukum nikah kahwin, mahram dan sebagainya, jelas dalam Quran. Ini juga untuk kesejahteraan manusia. Maknanya kalau perkara-perkara ini tidak diambil berat, maka inilah yang akan meruntuhkan kesejahteraan manusia itu. Banyak ada nilai-nilai yang banyak. Jadi bagi saya, apabila kita menceritakan tentang Islamisasi, kita ialah satu maknanya ataupun integrasi ilmu, maknanya ini adalah sepatutnya membawa kepada kesejahteraan. Dan saya sangat berminat ataupun suka dengan yang satu perkara yang Dr. Akmal sebutkan tadi, bukan setakat Islamisasi ilmu, tapi juga Islamisasi diri. Sebab kita lihat juga maknanya mungkin ada kita melahirkan ulama dan sebagainya, tetapi dari akhlak dan adab, ataupun kita melahirkan graduan, tapi dari sudut akhlak dan adabnya tidak dijaga. Dan betul juga maknanya, ini yang saya rasa satu cabaran dalam agenda kesejahteraan ini ialah satu ialah retoriknya. Maksudnya retorik ni kita boleh kata bahawa Islam ini contoh dia maknanya kita kata kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi kita tengok, kita bandingkan maknanya budaya orang Islam dengan budaya orang bukan Islam, mana yang lebih jaga kebersihan. Jadi ini banyak isu-isu yang real, yang bukan setakat di dalam bilik darjah, bukan setakat di dalam kitab-kitab, tapi bagaimana untuk kita melahirkan maknanya individu-individu yang sejahtera cara amalannya. Itu yang saya rasa yang merupakan satu cabaran dalam usaha kita ini. Dan saya kira macam dari segi agenda UIA, maknanya untuk kita mensejahterakan jiran-jiran ataupun komuniti atau masyarakat, kita juga perlu bermula dengan sejahtera diri. Itu perlu pada sejahtera diri, perlu muhasabah diri, melihat kepada diri, dan bagaimana kita dengan sejahtera diri itu dapat mensejahterakan ataupun kita selalu sebut tentang rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada semua yang dikeliling kita. Jadi sebelum kita dapat memberikan rahmat itu, kita perlu sendiri mempunyai rahmat itu. Dan kita dengan itu maknanya kita boleh mempunyai satu kawasan atmosfer yang mana kita ni saling tolong menolong, rahmat merahmati dan sebagainya. Okey, ada sedikit delay di situ. Tapi saya dapat menangkap apa yang Prof nyatakan. Saya menganggap proses Islamisasi itu merupakan huge undertaking, mujahadah yang besar yang perlu dipikul oleh UIA, dan saya mula ingin membawa perbincangan kita di dalam setting melihat kepada masa kehadapan. Kerana kedengarannya bila kita tidak perlu apologetik pada hemat saya bila bercakap soal agenda kesejahteraan dan Islamisasi ini, dalam erti kata seharusnya pendekatan kita tidak hanya dogmatik, dalam erti kata ia juga harus pragmatik, mengisi keperluan semasa dan bahkan masa depan. Kalau tadi Dr. Akmal menyebutkan tentang bagaimana Islamisasi sentris itu sendiri, approach-nya mendahulukan tentang suluhan terhadap aspek pendidikan. Cabaran kita hari ini Dr. Akmal, dia tidak hanya terbatas soal adab, tata susila, tetapi kita perlu mengirisi penzahiran sejahtera itu di dalam dampak dan capahan yang pelbagai, dalam teknologi, dalam ekonomi. Kerana bila kita bercakap soal Islamisasi, ada kecenderungan, sekurang-kurangnya pada hemat saya, betulkan saya mungkin salah, kita ingin membetulkan benda yang sudah bermasalah kerana banyak sistem ekonomi misalnya yang dikatakan ribawi dan juga tidak Islamik itu. Proses pengislamisasiannya seringkali dikritik sebagai proses penghalalan. Kalau faham maksud yang saya katakan, ia hanyalah satu muamalah yang bertujuan untuk menghalalkan perkara yang pada hakikat, dan itu baru ekonomi, belum kita melihat lagi dari segi teknologi, belum kita melihat dari segi kosmologi yang zahir itu. Nanti misalnya dijangka tahun depan sudah boleh mula menghantar orang ke Marikh. Bagaimana wuduknya, bagaimana solatnya apabila dalam perjalanan yang mengambil masa setahun setengah itu.
bagaimana kita boleh merangka dan menjangkakan agenda yang cuba dibentuk rangkanya ini oleh UIA boleh mengisi keperluan future studies yang kini saya lihat UIA sedang bersungguh-sungguh untuk mengemudi kerangkanya itu, Dr. Akmal. Itu memang bertepatan dengan apa yang sedang dibuat oleh penasihat kami, Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan dalam gagasan visi 2077 beliau dalam mempersiapkan domain-domain pengkhususan dan juga bidang-bidang kehidupan kita supaya pihak institusi pendidikan Islam dapat menyediakan kerangka pendidikan yang bersesuaian. Bagaimanakah graduan-graduan yang bakal dilahirkan daripada institusi pendidikan tinggi Islam seperti UIA dapat menangani permasalahan-permasalahan yang begitu. Jadi kerana kita tidak lagi mempunyai satu senario yang betul-betul dapat kita jangkakan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi kami di peringkat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada ketika ini masih lagi dalam rangka untuk memahami apakah senario-senario yang mungkin yang bakal berlaku dalam masyarakat kita, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Contohnya perkara-perkara macam saudara Said sebutkan tadi, apa yang akan berlaku dalam senario teknologi pemakanan contohnya. Kita tengok pada hari ini telah ada pengeluaran yang dinamakan sebagai lab meat, maksudnya daging-daging yang diproduksikan di dalam makmal-makmal. Jadi persoalan fiqah yang berbangkit tentangnya ataupun perkara-perkara lain macam yang disebut oleh saudara Said sebelum ini berkenaan dengan perjalanan kemari, bagaimana wuduknya, solatnya dan sebagainya. Jadi paling tidak saya mengatakan yang sebagai sebuah institusi pengajian tinggi Islam, kita telah pun mengorak langkah untuk kita memikirkan tentang apakah senario yang mungkin. Jadi pada hemat saya dalam keadaan kita telah pun mengorak langkah walaupun kecil dan masih lagi di peringkat awal, paling tidak saya rasa sebagai sebuah institusi pendidikan Islam kita telah mempunyai kesadaran. Jadi bila kita telah mempunyai kesadaran seperti mana yang Prof Faris sebutkan tadi, kita telah pun menjangkakan apakah bentuk-bentuk perubahan yang perlu kita adakan dalam sistem pendidikan kita, cara bagaimana sesuatu kandungan subjek itu disampaikan dan juga apakah jenis graduan yang kita inginkan daripada institusi pengajian tinggi Islam seperti UIA ini. Jadi tentang apakah dia secara jelasnya yang akan kita hadapi di masa hadapan, itu memang kita tidak mempunyai jawapan. Tanyalah kepada sesiapa pun, kita cuma mempunyai senario-senario yang mungkin, yang telah pun kita ambil kira. Kita telah pun mengambil kira dan saya rasa dalam perancangan strategi universiti sendiri, setelah daripada kita mengambil kira apakah hala tuju kita dalam tahun-tahun yang akan datang, saya percaya Prof Faris dan pejabat beliau akan menjadikan itu sebagai panduan bagaimanakah silibus, strategi pendidikan dan pengajaran patut kita bentukkan demi untuk kita jawab ataupun untuk kita berada pada landasan untuk mencapai senario-senario tersebut. Ya, jawapan Dr. Akmal itu sebenarnya menimbulkan banyak soalan susulan yang saya nak bawa kepada kedua-duanya. Tapi sebab Prof Faris ya, kerana kedengarannya Prof, it's a fight, it's a race against time. Prof bermula tadi dengan mengatakan bahawa kewujudan UIA ini bertujuan sekian-sekian untuk mengembalikan kita kepada pendidikan yang syumul. Namun dengan jumlah graduan yang ada, dan bukan hanya UIA, ada institusi islamisasi yang lain, pendidikan Islam yang lain sama-sama mengorak langkah dan cuba mengisi keperluan. Tetapi kadar perubahan yang berlangsung di dalam persekelilingan kita ini juga sudah mula menjadi semakin memecut dan unprecedented.
apakah mungkin pendekatan kita boleh di quantum leap-kan ataupun kita harus bertasamuh lega, let's do it slow dalam keadaan ini apabila perubahan, bahkan kalau kita lakukannya di dalam kerangka pendidikan yang ada hari ini pun, tidakkah di dalam dialog sejahtera ini juga di sana Siti kita mengkritik tentang kejumudan struktur bila mana berlakunya fourth industry revolution ini, sama ada kita bersetuju atau tidak, menyebabkan runtuhnya kerelevanan pasak pendidikan yang ditanam di dalam kurun ke-19 itu. Klaus Schwab mengatakan the biggest challenge of fourth IR adalah kerana pendidikan itu dipasak di dalam sistem kurun ke-19. Jadi dia tidak cukup agile untuk kita mengikuti perubahan yang sangat laju itu. Okey, ada delay kat situ. Okey, saya rasa untuk menjawab persoalan mungkin saya tambah sikit poin tentang future study ni. Yang sebab disebabkan oleh kerana banyaknya sekarang ni disruption, cabaran, parameter-parameter yang baru ni menyebabkan kita rasa lebih terdesak untuk mengadakan study ni untuk melihat kepada future scenario. Okey. Yeah. Sebab dalam perbincangan kita, maknanya kalau kita tidak merancang dan kalau tidak memikirkan tentang senario masa hadapan ini, mungkin kita akan ketinggalan ataupun kita akan jadi tidak lagi relevan ataupun kita tidak lagi boleh bersesuaian dengan apa keadaan sekitar kita. Jadi di sini penting sebagai universiti, sebagai juga umat Islam untuk melihat kepada masa hadapan. Saya rasa sangat-sangat penting. Dan yang pertama sekali ialah untuk kita imagine ataupun untuk kita membuat deskriptif apakah masa depan yang kita nak. Itu yang pertama sekali. Jadi sudah tentulah dari segi agenda sejahtera, kita nak bahawa masa depan kita ini adalah masa depan yang sejahtera. Okey, masa depan yang sejahtera. Jadi cabaran seterusnya ialah untuk kita mungkin perlu mengadakan banyak lagi perbincangan sebegini, ialah apakah bentuk masyarakat sejahtera yang kita mahukan. Mungkin 20 tahun daripada sekarang, 30 tahun. Apakah bentuk dia? Ciri-ciri dia? Apa ciri-ciri masyarakat sejahtera? Mungkin yang tu pun ada, kalau kita tanya berlainan kumpulan akan dapat jawapan yang berlainan. Apakah ciri-ciri masyarakat sejahtera yang kita mahukan? Apakah sifat-sifat ahli-ahli masyarakat tersebut? Masyarakat sejahtera yang hendak kita bentuk. Dan kita juga dalam melihat kepada masa hadapan, senario masa hadapan, kita juga perlu realistik. Maknanya kita perlu untuk melihat apa yang kita ada sekarang, apa teknologi yang kita ada sekarang dan apa teknologi yang kita ada pada masa hadapan, dan menggunakan data. Dan ni semua orang bercerita mengenai AI, Artificial Intelligence. Ataupun kita boleh buat model kepada masyarakat kita, dan berdasarkan kepada teknologi, berdasarkan kepada data yang kita ada, mungkin kita boleh membuat perancangan yang lebih baik untuk future scenario, untuk senario kita pada masa hadapan, membentuk satu masyarakat yang sejahtera. Jadi sebab itulah saya rasa penting untuk kita packagekan ini dengan sistem pendidikan tadi. Maknanya satu daripada success factor untuk masa hadapan ialah sistem pendidikan yang betul. Memang kita selalu dengar, maknanya kalau kita nak melihat kepada future, kita lihat kepada generasi muda pada masa sekarang. Maknanya begitulah, maknanya mereka ni yang akan mencorakkan, mereka inilah yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Sebab itulah maknanya pendidikan itu perlu asas yang betul. Kalau pendidikan yang kita semai di sekolah dan di universiti tidak berteraskan kepada nilai-nilai yang betul, yang sejahtera, yang holistik, mana begitulah juga nanti sifat-sifat pemimpin yang kita akan ada pada masa hadapan. Itu saya rasa cabaran. Jadi sebab itu
kajian masa hadapan ini, melihat kepada senario-senario pada masa hadapan ini adalah sangat penting supaya kita boleh untuk membuat perancangan dan kita boleh untuk membuat framework dan juga dari segi kurikulum dan juga dari segi maknanya sistem yang perlu untuk kita mencapai masyarakat sejahtera pada masa hadapan. Jadi sememangnya saya rasa halangan yang utama apabila kita membuat analisa, kita meneliti dan kita memerhatikan, kita melihat bahawa halangan yang paling utama ialah sifat kemanusiaan itu sendiri. Jadi banyak masalah yang kita tempuhi ialah sifat-sifat manusia itu. Kalau sifat-sifat manusia itu sifat-sifat yang baik, nilai yang tinggi, selalunya masyarakat itu akan sejahtera. Tapi sekiranya maknanya sifat-sifat ahli-ahli masyarakat tersebut berdengki, memusuhi antara satu sama lain, ataupun integritinya tak ada. Jadi ini yang akan merosakkan masyarakat. Jadi itu perlu kita pasakkan kalau boleh dari segi sistem pendidikan daripada sekolah, mungkin prasekolah lagi ke sekolah dan terusnya kepada pengajian tinggi, ialah untuk menyediakan generasi baru, untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Apabila saya nak pegang pada Prof lagi, kerana apabila Prof menyebutkan tadi tentang untuk kita membina senario masa depan ini, kita perlu bertanya soalan. Prof sebutkan tadi, apakah komuniti, apakah masyarakat, apakah future yang kita ingini, dan soalan itu ditujukan kepada siapa? Kerana tadi Dr. Akmal dia ada menyebut bahawa nobody, tidak siapa yang pasti bagaimana rupanya masa depan yang sedang ini, dan apakah garis panduan Islam bila mana dalam ketidakketentuan ni, kalau kita open ended bertanya kepada semua, Prof, expectation masyarakat ni sudah menjadi budaya global, mereka yang punya asas, tak punya asas, jadi keinginan itu acuannya, adunannya macam mana kita nak takungi kerencaman expectation khalayak yang kita tanya ini? Apa garis panduannya, Prof? Soalan yang sangat menarik. Okey. Tapi kalau dari sudut Universiti Islam Antarabangsa, sebab kita ada nama Islam dalam universiti kita itu, jadi sekurang-kurangnya kita ada garis panduan lah. Mungkin garis panduan kita yang paling penting ialah Al-Quran. Maknanya dari segi walaupun kita lihat, walaupun Al-Quran itu diturunkan mungkin 1400 tahun yang dulu, tapi walaupun zaman telah berbeza, teknologi berubah, masyarakat pun berubah, tetapi dari segi fitrah manusia itu, bagaimana maknanya untuk pendidikan untuk mengembalikan kepada fitrah itu sama daripada, saya rasa daripada sejak Nabi Adam sampailah sekarang ini, dari segi fitrah manusia itu masih lagi sama. Okey, jadi mungkin itulah yang satu benda yang kita kena tackle dari segi fitrah manusia, dari segi hati manusia, dari segi spirituality itu masih lagi sama. Yang itu saya rasa perlu tackle. Kalau kita boleh selesaikan masalah ini, jadi banyak lagi masalah-masalah luaran yang saya rasa akan dapat diselesaikan dan diselarikan dengan mission dan vision tersebut. Jadi kita ada sedikit panduan. Tapi macam saya kata tadi, maknanya perlu juga kepada kita mesti jadi realistik. Jadi kita kena lihat maknanya apa yang kita boleh capai dalam masa 2 tahun, apa yang kita boleh capai dalam masa 5 tahun, apa yang kita boleh capai dalam 10 tahun. Jadi mungkin macam contohnya, macam kalau sekarang ni teknologi IR 4.0 dan sebagainya, bagaimana kita boleh leverage, bagaimana kita boleh menggunakan sistem ataupun teknologi baru ini, tetapi berdasarkan kepada garis panduan yang sejahtera tadi. Maknanya kita perlu kita menggunakan segala teknologi ini adalah untuk ke arah kebaikan. Kita tidak mahu maknanya seperti yang selalu kita, pisau itu boleh dijadikan alat untuk memotong buah, tapi juga boleh untuk membunuh. Jadi itu yang kita hendak didik masyarakat kita ini, ialah supaya menggunakan teknologi yang ada itu untuk kebaikan dan untuk memberikan benefit kepada yang lain. Sikap
sikap kita ni maknanya lebih empati dan lebih bertimbang rasa serta lebih maknanya memahami serta konsep tolong menolong tu perlu ada. Sebab saya rasa sudah, kalau kita lihat kepada hasil daripada pendidikan barat ini telah menjadi individualistik dan juga materialistik. Jadi kita kena kembalikan maknanya konsep bermasyarakat, konsep tolong menolong, konsep bagaimana kita nak berbakti kepada keluarga, kepada masyarakat dan negara. Saya rasa itu yang jadi cabaran lah pada waktu ini. Maknanya kalau kita boleh tanamkan benih-benih tersebut, jadi insya-Allah kita akan menuju ke arah kesejahteraan yang kita mahukan. Ya. Apabila Prof mula menyebut tahun-tahun ini untuk manfaat penonton kita, Dr. Akmal, tadi ada sebut soal VC 2070. Apa di sebalik nombor? Dia sebenarnya apa yang kita cuba usahakan ialah untuk menyediakan plan bagaimana kita dapat memberikan respon terhadap senario-senario yang mungkin berdasarkan kepada cabaran yang kita ada. Jadi 2077 tu sebenarnya dia adalah merupakan satu tempoh yang mewakili kurun hijrah yang ke-15. Jadi dekat situ apa yang the remaining lah daripada kurun yang ada sekarang ini. Sebab dasarnya ialah para pejuang-pejuang dalam pendidikan Islam ni berpendapat with all the hypes that we had back then in the 70s tentang pendidikan Islam, tentang the promising future of Islam dan sebagainya. Tetapi apa yang kita ada sekarang ni pada tahun 2020 semuanya adalah merupakan ramalan yang menghampakan. Jadi kerana itulah gagasan bagaimana kita sepatutnya lebih bersedia tentang bagaimanakah kita patut melakarkan masa depan kita dalam baki tahun-tahun kurun hijrah yang kita ada sekarang ni. Jadi itulah figure tu Saudara Syed daripada saya teringat dia sewaktu menemubual Prof Kamal Hassan bercakap tentang ini. Ada sebahagian semasa sepanjang pemubual itu ada segmennya yang agak berat untuk beliau nyatakan kerana Prof Kamal merasakan bahawa ia merupakan, kalau tuan-tuan ingat disebut kegagalan generasinya. Kerana sekitar 70-an, 80-an, euforianya, islamisasi Islam sedang meningkat. Kemudian selepas 2000-an itu dia merosot kembali hingga berada pada kedudukan ini. Dan kita bercakap soal 50 tahun lebih untuk merencana. Dalam keadaan bila mana pencapaian kita lalu, kalau kita mengambil pendekatan retrospektif, ia fluctuate turun naiknya. Dan setengah kita boleh tunjukkan sebab-sebabnya. Ya, kita tahu. Maka berdasarkan apa yang kita lihat itu, Prof, dan kini kita nak merencana ke depan pula, learning from the previous mistakes. Bagaimana kita boleh meletakkan penanda aras itu dan berlatar belakangkan bahawa perubahan hari ini berlaku dengan lebih cepat dan unprecedented dari segi skala dan kuantumnya. What can we learn from the previous experience supaya kita tidak pergi kepada masalah yang akhirnya euforia 2070 ni sama aja, back to square one. Minta Prof pandu sedikit. Ya, betul. Memang sukar cabaran yang besar lah untuk kita merancang ke hadapan. Tapi kalau kita tidak merancang, tidak ada plan, dan kita akan lebih gagal. Jadi perlulah kita untuk mempunyai budaya untuk kita mempunyai perancangan yang baik. Okey, memang saya setuju dengan saudara Syed bahawa kita perlu untuk melihat ke belakang, mengambil pengajaran daripada apa-apa kegagalan yang lepas. Okey, mungkin kita boleh pergi lagi lebih jauh lagi ke belakang, maknanya macam mana kerajaan Islam jatuh dan sebagainya. Kita boleh melihat apa dia sebab-sebab, dan kita perlu belajar, dan sepatutnya maknanya kita ini tidak mengulangi semua masalah ataupun kesalahan-kesalahan yang lepas. Tapi untuk melihat ke hadapan, saya kira untuk melihat ke hadapan,
Yang sekali lagi saya rasa satu elemen yang sangat penting ialah maknanya pendidikan. Pendidikan adalah satu yang penting. Maknanya pendidikan, apabila kita dapat melahirkan ahli-ahli masyarakat yang berpendidikan serta maknanya mereka juga mempunyai pemikiran yang kreatif, idea-idea yang baik, dan kalau boleh buat ijtihad, maka inilah maknanya akan ada harapan lah untuk kita melangkah cepat ke arah masyarakat sejahtera tersebut. Maknanya kita perlukan masyarakat yang maknanya yang bukan hanya kita perlu pada masyarakat yang berfikiran kreatif, yang mempunyai idea yang boleh untuk maknanya memimpin, bukan hanya menjadi pengikut. Dan kita perlu juga satu masyarakat yang maknanya bersedia untuk menghadapi cabaran. Itu yang paling penting, untuk resilient itu. Maknanya dia kena ada ketahanan diri yang penting ke arah masa hadapan. Saya rasa itu penting. Ya. Dr. Akmal, ia merupakan satu noble intent. Saya nak sebutkan bahawa ia merupakan satu mujahadah yang besar. Dan kita juga mengakui hakikat bahawa UIA ini adalah satu nukleus daripada mata rantai proses yang lebih luas. Kita perlu memperpanjangkan lagi dokongan ini dalam bentuk political will, dalam bentuk financial support, dalam bentuk dokongan massa supaya ia lunak diterima dan benar-benar organik penerimaan itu dalam kalangan masyarakat. Dan hari ini nampaknya UIA sangat bersungguh-sungguh di dalam cuba membangunkan kerangka ini, future studies, dengan mengunjurkan senario-senario yang berkemungkinan. Bagaimana UIA sebagai sebuah entiti daripada mata rantai yang banyak itu boleh melimpahkan, kalau ini disifatkan sebagai satu building block, what is the next selepas ini? Satunya, saudara saya, kita mesti faham apabila UIA sebagai pusat pengajian tinggi yang mendukungi pengajian Islam dan falsafah pendidikan Islam, salah satu daripada intisari pendidikan Islam adalah untuk meramalkan apa yang bakal berlaku pada masa hadapan. Bahkan di dalam kita punya belief pun, dalam sembahyang kita pun, kita percaya tentang hari akhirat yang akan kita masing-masing tempuh. Jadi itu sudah cukup untuk memberikan satu paradigma bagaimana kita sebagai seorang Islam memang sebahagian daripada cara kita berfikir adalah futuristik. Kita tak boleh nak lari daripada hakikat yang sedemikian. Kerana itulah sebagai sebuah pusat pengajian tinggi Islam, apabila cara pemikiran yang sedemikian adalah sesuatu yang terangkum dalam pendidikan Islam itu sendiri, di situlah peranan UIA untuk mendukung agenda bagaimanakah cara kita menangani permasalahan yang bakal berlaku pada tahun-tahun yang bakal kita hadapi nanti, daripada perspektif menyediakan kader-kader ataupun menyediakan mereka yang mampu menangani, seperti mana yang Prof. Faris sebut, kata resilient, senario-senario yang bakal dihadapi oleh masyarakat ini, kerana pusat pengajian ini adalah merupakan tempat-tempat di mana ia melahirkan pemimpin-pemimpin dan pemikir-pemikir masa hadapan. Jadi di situlah kalau boleh kita katakan the building block is the fact that IIUM adalah merupakan satu pusat pengajian tinggi Islam yang memainkan peranan dia, menyemarakkan dan mungkin mengaktifkan lagi cara pemikiran kritis daripada perspektif Islam, bagaimana kita hendak menangani permasalahan yang bakal menghadapi ataupun bakal dihadapi oleh masyarakat pada masa hadapan. Kerana itulah peranan saya rasa yang UIA sebagai pemacu dalam sektor pendidikan untuk menyediakan graduan-graduan yang berfikiran sedemikian. Ya, soalan terakhir saya kepada kedua-dua panel sekaligus untuk merumuskan 1 minit setiap seorang, kerana UI sudah melakukan ini dan saya ingin sangat meraihkan dan menyokong usaha ini. Namun saya juga yakin Prof dan juga Dr. Akmal sudah melihat bahawa selepas beberapa siri bengkel, future scenarios dan future studies dilakukan, saya kira sudah terbit percikan enlightenment di sana sini. Oh, ini perlu buat, itu perlu buat, ya. Saya nak berikan 1 minit terakhir kepada setiap satu ni. Kalau ada program dan aktivitinya yang perlu dan kita segerakan, yang perlu dibuat, dukungan ramai atau tidak perlu dibuat agar usaha UIA ini memberikan dampak dan juga multiplier effect yang lebih besar, apakah program dan aktiviti itu, Dr. Akmal?
Pertama sekali yang kita buat dari segi pentadbirannya adalah untuk mengasaskan satu unit untuk kajian futuristik ini supaya segala usaha akademik kita dapat juga kita libatkan dan gemblengkan ke arah memikirkan tentang apakah yang sepatutnya kita lakukan dan sepatutnya kita bersedia untuk menghadapinya. Jadi kerana itulah saya rasa ada antara beberapa fakulti yang telah pun mengambil langkah untuk menubuhkan unit kajian bagaimanakah usaha-usaha akademik ini dapat digemblengkan untuk ke arah tersebut. Itu saya rasa di antara langkah yang paling inilah yang kita ambil. Ya. Itu bukan tujuan melobi pada Prof tak ada. Prof. Okey, bagi saya jaringan penting, networking is very important. Saya rasa UIAM telah pun melahirkan telah menyediakan platform dasar senario. Mungkin satu yang penting untuk kita adakan ialah smart partnership. Maknanya mungkin dengan institusi-institusi lain yang mempunyai misi dan visi yang sama, ataupun NGO, ataupun kita juga ada alumni yang ramai. Mungkin kita sekarang inilah masanya untuk kita menggunakan alumni kita untuk memanggil mereka daripada sebahagian daripada agenda kita ke arah future scenario yang lebih sejahtera. Saya rasa itu penting dari segi networking. Ya. Okey. Yeah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua Prof Dr. Ahmad Faris dan Dr. Akmal Khuzairi. Kita membincangkan tentang what is the next step dalam agenda sejahtera ini dalam kerangka operasional UIA. Masih saya sebutkan tadi merupakan satu mujahadah yang besar. Mudah-mudahan dialog sejahtera ini adalah merupakan wacananya ataupun platformnya bagi kita membawa wacana ini ke peringkat nasional. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan dan lebih penting lagi keikhlasan Prof dan Doktor ya. Dan itu doa saya untuk tuan-tuan berdua juga, insyaAllah. Terima kasih kerana sudi bersama dan terima kasih kepada penonton dialog pada waktu ini. Jangan lupa untuk menjadi jiran tetangga kami di Dialektika TV Tetangga. Untuk itu Facebook grupnya untuk anda berinteraksi bersama, mencadangkan kandungan secara bottom up dan kita memerdekakan atau mendemokrasikan ruang ini agar semua boleh berpartisipasi, termasuk dalam usaha untuk kita mencanai input-input yang lebih bernilai dan berharga di dalam agenda sejahtera ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Waalaikumsalam.